亲爱的姐妹们平安，感谢神的恩典，我们再一次在网上见面，非常谢谢神。2月份我们已经走到最后的一个礼拜三，我们谢谢神在过去2个月的看顾与保守。Selamat sore ibu-ibu sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di online ini. Kita juga berterima kasih kepada Tuhan, bulan Februari kita sudah hampir menghabiskannya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan selama 2 bulan di dalam tahun 2024. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk meninggikan, untuk memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi. Domba Kudus. 我们来唱一首诗歌，来赞美那圣洁的羔羊，就是为我们舍命救赎我们圣洁的羔羊。坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是传那真神。坐在宝座上，尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀传世，都归给你，直到永远。万王之王，王主之主，唯有你配得敬拜和尊荣。万王之王，王主之主，我们高举你生命直到永远。坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是传那真神。坐在宝座上，尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀传世，都归给你，直到永远。万王之王，王主之主，唯有你配得敬拜和尊荣。万王之王，王主之主，我们要归你生命直到永远。我们高举你生命直到永远。Oke, saudari-saudari, ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. 姐妹们，我们同心祷告。 Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan, melalui firman ini agar kami bisa terus mengiring Kau. 天父帮助我们，借着我们所要学习的经文，帮助我们能够认识你， Agar tiap jalan yang kami ikuti selalu berkenan di hati-Mu. 叫我们人生的道路蒙你悦纳。 Biar kiranya Tuhan menolong kami. 求主帮助。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告奉靠耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Ibu-ibu, mari kita membuka 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 36.
我们来看撒母耳记上第2章，撒母耳记上第2章。1 Samuel 2, 1 Samuel 2, 撒母耳记上第2章 ayat yang ke-27 sampai yang ke-36. 27到完36，27到36节。Kita akan membaca, saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia ayat 27 dan kemudian nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin, kemudian nanti 28 Indonesia, 28 Mandarin, 29 Indonesia, 29 Mandarin. Tadi ya. Iya. 好像刚才印尼文先读27节，然后中文也是27节这样啊。 Ini jadi 1 Samuel dia ada di bagian-bagian depan Alkitab kita ya. Tulisannya 1 sampai 2 SAM kalau di dalam Alkitab kita 1 sampai 2 SAM. 1 Samuel 2 ayat 27 demikian firman Tuhan, Eli memberikan judul nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Ayat 27, seorang nabi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? 中文有神人来见以利，对他说：“耶和华如此说，你祖父在埃及法老家做奴仆的时候，我不是向他们显现吗？” 28, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. 在以色列众支派中，我不是拣选人做我的祭司，使他烧香，在我坛上献祭，在我面前穿衣服的，又将以色列人所献的火祭都赐给你父家吗？ 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? 我所吩咐现在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子，我也尊重我。 将我民以色列所献美好的祭物废弃呢？ Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. 因此，耶和华以色列的上帝说：“我曾说，你和你父家必永远行在我面前。现在我却说，绝不容你们这样行，因为尊重我的，我必尊重他；藐视我的，他必被轻视。” Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. 日子必到，我要折断你的膀臂和你父家的膀臂，使你家中没有一个年老人。 Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. 在上帝使以色列人享福的时候，你必看见我居所的爱乐，在你家中必永远没有一个年老人。 Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang. 我必不从我堂前灭尽你家中的人，那未灭的必使你眼目干裂，心中忧伤。你家中所生的人都必死在中年。 Inilah yang akan menjadi tanda bagimu,
yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. 你的两个儿子和妇尼为你所造立的事，可做你的证据。他们二人必一日同死。 Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. 我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要为他建立家室，坚固家，他必永远行在我受膏者面前。 Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti dan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. 你家所生下的人都必来叩拜他，求拜饼子，求个饼，说：求你赐我祭祀的职分，好叫我得点饼吃。 Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa tujuan hidup orang Kristen adalah untuk memuliakan Allah, menghormati Allah. 我们基督徒的生命就是要荣耀神，要尊重神。 Itu menjadi tema kita hari ini, menghormati Allah. 这就是我们今天讲到的题目：尊重神。 Pertanyaannya, walaupun kita tahu, apakah sudah kita lakukan setiap hari di dalam seluruh kehidupan kita? 在我们整个生命里面，我们是不是每一天都荣耀尊重神呢？ Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, apakah itu memuliakan Allah, menghormati Allah? 每一步我们所走的路，每一个决定，是不是已经荣耀神呢？ Jangan-jangan pelayanan yang kita lakukan tidak menghormati Allah. 恐怕我们的侍奉并没有荣耀上帝。 Sebagaimana imam Eli lakukan, dia hidup di kemah pertemuan, bait suci zaman dulu itu disebut kemah pertemuan, taruh di kemah. 正如这个祭司以利，他是住在圣殿里面， Dan dia memiliki 2 anak. 他有2个儿子。 Tetapi apa yang terjadi? Dia hidup melayani Tuhan tampaknya dari luar, tapi Tuhan di ayat yang kita baca menghukum baik dia dan keluarga bahkan sampai keturunan. 外表上看起来以利好像是侍奉神，可是圣经告诉我们说，神却咒诅他和他的2个儿子。 Firman Tuhan kita baca hari ini seharusnya membuat kita waspada. Hidup kita sudah apakah kita sudah menghormati Allah dalam hidup kita? 今天的信息经文应该是让我们很警醒。 Kalau Imam Eli yang di rumah Tuhan saja bisa melakukannya, apalagi kita. 假如一个祭司也住在圣殿里面，他尚且不尊重神，何况我们？ Teks yang kita baca itu merupakan seruan, jadi Tuhan itu mengirimkan seorang abdinya, seorang hambanya untuk menegur Imam Eli dan keluarganya. 今天的经文是一个警戒，神借着他的仆人来警告祭司以利。 Jadi ibu-ibu bisa lihat ironis sekali ya, hamba Tuhan harus mengirimkan hamba Tuhan lain untuk menegur hambanya. 这是一个很讽刺性，对不对？那么神差派他的仆人去警告他的仆人。 Seharusnya sang imam lah yang menegur masyarakat umat Israel, tetapi malah dia sendiri ditegur dengan luar biasa keras. 应该是祭司以利来警告、警戒百姓，可是他自己呢，竟然要被警戒。 Nah, sebelum si Imam Eli ini ditegur, Tuhan itu mengingatkan terlebih dahulu bahwa posisimu sekarang adalah anugerah yang Tuhan berikan. 在神还没有警告以利之前，神先告诉以利，你现在的地位、身份是什么？ Makanya Tuhan menyatakan di ayat 27, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun, dan Allah telah memilih seorang kaum imam untuk melayani Allah. 第27节是神提醒以利，你现在的地位身份是什么呢？耶和华说：“你祖父在埃及法老做奴仆的时候，我不是向他们显现吗？” Dan imam ini adalah imam yang dari Harun yang kita tahu bersama-sama dan diteruskan dari keturunan ke keturunan sampai sekarang dipegang oleh Imam Eli dan keturunannya. 大
大祭司死了之后，他的位分是由他的儿子接续下来，一直到以利的时代。 Jadi kita bisa lihat ibu-ibu ini wakil Allah loh. Ini wakil Allah yang sudah dari ratusan tahun yang lalu Allah itu sudah turunkan ini garis pelayanan itu. 这个祭司的这份祭司的工作，已经由几百年前从神给亚伦的这份一直传到现在。 Makanya di ayat yang kita baca di ayat 28 itu ada 3 fungsi imam: mempersembahkan korban di atas mezbah, membakar ukupan, dan memakai baju efod. 28节给我们看见祭司的3个责任呢，就是什么呢？就是在这个以色列的这个祭坛上献祭，然后穿以弗得，又为以色列人献上火祭。 Mempersembahkan korban artinya membawa persembahan umat Israel kepada Allah. 献祭就是把祭物代表百姓，把祭物献给上帝。 Membakar ukupan berarti para imam menjadi pengantara atau mediator antara Allah dengan manusia. 这个烧香就是祷告的意思，就是祭司变成神人中间的中保，为人祷告。 Jadi kalau Bapak Ibu zaman dulu ingin memberikan persembahan harus melalui pendetanya dulu, baru nanti pendetanya bawa ke hadapan Allah, baru sah. 那现在的话来说呢，现在当然不是这样，不过用比喻就是呢，要借着牧师来向神祷告，然后牧师把这个祷告带到神的面前。 Kalau zaman sekarang enggak, tapi zaman dulu seperti itu. Imam tuh punya peranan yang sangat penting. 现在不是这样，现在我们直接祷告。可是，在耶稣基督降世以前，人要到神的面前，人要祷告，一定要叫做中保，就是中间人，那就是祭司。 Nah ini adalah suatu pelayanan yang mulia dan yang indah, satu kesempatan yang berharga yang indah, tetapi dirusak oleh Eli dan 祭 keluarga. 司的任务是一个很荣耀的，但是却被以利所败坏。 1 Samuel 2:29 sampai Tuhan ngomong begini, mengapa engkau memandang dengan loba, memandang rendah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku? 这个第29节是神责问以利，他说。 我所吩咐现在我居所的祭物，你们为什么践踏？ Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku? 为什么你尊重你的儿子过于尊重我？ Eli sebagai imam senior dan ayah dari kedua anaknya imam junior seharusnya bertanggung jawab untuk kehidupan rohani dan pelayanan anak-anaknya. 以利身为长辈，他应该给他的下一位儿子，就是这样的现在做祭司的，应该给一个好的榜样。 Tapi Eli tidak menghormati Allah dengan cara membiarkan anak-anaknya tetap hidup di dalam dosa. 怎么说以利不尊重神呢？就是因为以利容让他的儿子过着一个不敬畏神的生活。 Apa yang mereka lakukan? 他们做什么呢？ Kalau kita melihat nanti di ayat 12, anak-anak Eli memandang rendah persembahan yang dikhususkan kepada Tuhan. 第12节给我们看见说，以利的2个儿子是恶人，不认识耶和华。 Jadi setiap persembahan yang dikasih kepada Allah, mereka ambil dulu, baru nanti Hofni dan Pinehas ini ambil dulu, baru nanti diserahkan kepada Allah. 当以色列人把祭物带到神的面前有献祭的时候，在献祭以前，以利的2个儿子已经把祭物抢先拿走。 Kemudian ada bagian yang terbaik dari persembahan binatang, yaitu lemaknya. Lemak itu harus dibakar duluan kepada Allah, tapi mereka ambil itu lemak untuk mereka. 还有呢，献祭这个动物的脂油，人不可以拿，但是以利的2个儿子他拿了。 Dan kemudian nanti dari 13-14 ada orang yang menegur mereka. Kemudian ada orang yang menegur mereka, tetapi Hofni dan Pinehas ngomong begini, kalau kamu nggak ngasih, aku akan melakukan kekerasan. Waduh, ancam loh, imam, mantep. 当以利的2个儿子在还没有抢取祭物之前，有人警告他不可以这样子，可是呢，2个儿子很霸道。 Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau Bapak Ibu kasih persembahan terus pendetanya ambil dulu, baru kasih ke pengurus. Waduh, keringat dingin ya.
你可以想象吗？如果我们的奉献，牧师4字拿了，然后他才一部分给神，你怎么样呢？ Harus diserahkan yang terbaik terlebih dahulu semua kembali kepada Allah. 应该把所有的奉献全部献上给神。 Wah, belum ada dosa yang paling mantap lagi. Ayat 22. Kedua anak ini meniduri para wanita yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. 还有更可恶的，就是以利的2个儿子，跟2个在会幕的面前侍奉，好像是看门的，在会幕里面呢，他们犯奸淫。 Dosa ini bukan dilakukan 1-2 kali, bukan karena aku lengah, aku terjatuh, enggak. Ini dosa yang dilakukan lagi dan lagi dan lagi. 那么这样的罪恶不是一时之间的软弱做了失败一次，乃是经常这么做。 Jadi anak-anak Eli bisa tidak menghormati Allah di dalam rumah Tuhan itu sendiri. 所以呢，以利的2个儿子犯罪是在圣殿里面，在会幕里面。 Tapi yang anehnya, Imam Eli seakan-akan tidak mendisiplinkan dan tidak mengajar mereka, 奇 anak-anak. 怪，这个以利做父亲的，他似乎好像是无所谓，没有去责备他的2个儿子。 Nah makanya hamba Allah ini ngomong melalui hambanya yang lain, abinya yang lain, bahwa anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas akan mati. 所以呢，神差遣他的仆人对以利说：“你的2个儿子必定要死。” Tidak akan pernah ada dari keturunan Eli yang itu bisa lanjut usia, bisa tua. Mereka akan mati di usia mereka yang muda. 而且，上帝说，在以利的家里面不会有老人，夭折，年轻的时候就死掉了。 Di perjanjian lama, umur panjang itu bentuk berkat Tuhan di perjanjian lama. 在旧约，我们看见这个长寿是上帝的祝福之一。 Jadi waktu Tuhan mengatakan bahwa keturunan Eli tidak akan pernah menginjak usia tua, berarti masih mati di usia muda, itu bentuk kutukan Tuhan dan hukuman Tuhan. 当上帝说在你的家中不会有老人，这是一个咒诅。 Tidak akan ada keturunan, dan kalaupun nanti Imam Eli punya keturunannya itu berada dalam kondisi yang mengenaskan, seperti di ayat 36. 假如他有后代，这个后代也是不得好死。 Mereka kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya ini itu imam yang Tuhan nanti akan angkat, itu namanya nanti Zadok ya, di zamannya Salomo, meminta sekeping uang, perak dan sepotong roti dan akan berkata, tempatkanlah aku kiranya dalam salah satu golongan imam itu supaya aku dapat makan sekerat roti. 以后以利的后代将要跪下祈求新的祭司给他们饼吃。 Nah sebagai gantinya, setelah Allah memberikan hukuman, Allah akan mengangkat seorang imam yang ia percayai. Ayat 35. 之后呢，在第35节，上帝说：“我要为自己立一个很忠信的祭司。” Nah ini menarik karena yang terdekat ini nanti menunjuk kepada si Samuel kecil. Pada saat itu Samuel masih kecil. 这个忠信的祭司是谁呢？就是在他面前的小撒母耳。 Samuel akan menjadi imam, akan menjadi nabi dan akan menjadi hakim Tuhan bagi bangsa Israel. 这个在他面前学习侍奉的小撒母耳，日后要变成一个祭司、先知，还有要变成一个士师。 Di kemudian hari nanti akan ada imam yang bernama Zadok yang melayani di masa Salomo. 在更后来的将要有一个祭司叫做撒督。 Tapi ada satu imam agung yang melampaui itu semua. Ini bisa mengacu kepada Yesus Kristus itu sendiri. 之后呢，在众多一个一个祭司死掉，最后要有一个祭司最大的就是耶稣基督。 Yesus adalah contoh yang terbaik, yang terhebat, role model terbaik kita, pribadi yang menghormati Allah di dalam seluruh kehidupannya. 这个耶稣基督也是身为先知，他是众先知所有的人的最美好的榜样。 Yesus Kristus yang kita kenal di dalam Ibrani adalah imam agung kita, pengantara antara kita dengan Allah. 在希伯来书告诉我们说，耶稣基督就是我们的大祭司，是人与神的中间的中介。 Tidak ada pribadi terbaik, tidak ada pribadi yang terbaik yang bisa kita lihat
Selain Yesus itu sendiri sebagai contoh orang yang sangat menghormati Allah. 除了耶稣以外，没有第二个比他更好的，就是在敬畏神的事上能够有比耶稣更好的。 Dan kita dipanggil untuk memiliki hidup menghormati Allah sama seperti Yesus juga pun menghormati Allah. 你和我蒙召要尊重神，好像耶稣基督尊重神。 Jadi 1 Samuel 2 ayat 30 itu bukan saja ditujukan untuk Lewi dan pembaca mula-mula, tetapi juga untuk kita pembaca saat ini. 这个第2章第30节，不是单单对当时的人说，也是对我们今天你和我说的。 Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. 上帝说：“因为尊重我的，我必尊重他；藐视我的，他必被轻视。” Nah, ibu-ibu, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita terapkan berkaitan dengan menghormati Allah? 那么这些东西呢，给我们什么教训呢？我们可以怎么样的来荣耀神呢？ Nah, pertama-tama kita harus ingat dulu, kita menghormati Allah karena Yesus saja pun role model terbaik kita, Sang Allah itu sendiri, menghormati Allah. Berarti kita pun harus menghormati Allah. Kan kita 首 harus 先 Yesus.，我们必须知道，连耶稣基督本身这个大祭司，他都尊重神，何况是我们？ Jadi ibu-ibu kita harus paham bahwa alasannya karena pendeta saya suruh, karena gereja saya suruh, karena老师 saya suruh. Alasannya salah. 我们千万不要，我们的侍奉千万不要因为牧师来叫我，这个动机不是很对的。 Yesus menjadi imam agung itu menjadi contoh yang terbaik, yang paling ultimat. 耶稣基督大祭司，他的这份他的侍奉是我们最好的榜样。 Nah, lalu sekarang bagaimana nih dalam aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari? 那么知道了这个之后，连耶稣基督都尊重神，那么我们怎么样应用呢？ Nah, saudara, ibu-ibu, kita bisa menghormati diri kita sendiri lebih daripada Allah. 我们很可能更尊重我们自己，比其尊重神。 Kita bisa memiliki kita bisa saja tidak memiliki jimat-jimat atau pakai kuasa gelap, tapi saat kita menyembah diri kita melebihi Allah, kita sudah menjadikan diri kita Allah. 我们可能没有物质的、看得见的这个符咒、符身符，可是当我们尊重自己过于尊重神的时候，那就是我们的偶像。 Misalnya, contohnya waktu kita berbicara sebagai orang tua, kita memiliki anak-anak. Kita sebagai orang tua atau seorang ibu, kita dipanggil untuk menolong anak kita menemukan peka akan panggilan Tuhan atas diri. 身为父母，身为母亲，我们蒙召要教导我们的孩子尊重神。 Tugas kita bukan memaksakan pendapat atau pikiran kita. 我们的任务不是勉强我们的孩子一定要照着我们所要的。 Atau bahkan mengancam anak kita kalau dia tidak melakukan apa yang kita suka. 甚至于呢，我们有一点威胁我们的孩子，假如他们没有照着我们的心意做的时候， Aku yang berhak, aku yang lahirin lo. 9 bulan kamu bayaran, aku berhak dalam kondisi hidupmu. 我把你生下9个月怀胎，我在你身上有权柄。 Ya berat sih ya Bu ya, 9 bulan mengandung anak kita, ada yang sakit, ada yang muntah-muntah, kemudian suami juga jadi kena marah gara-gara istri mengandung. Waduh. Dan itu kadang-kadang kita jadikan hak bagi kita untuk hidupmu, masa depanmu, cita-citamu di tanganku. 9个月怀胎诚然不容易，但是我们很多做母亲的，常常就用这些的困苦来约束。 来捆绑我们的孩子。 Kalau kita menghormati Allah, kita tahu kita harusnya mentaati Allah. Kalau kita menghormati Allah. 如果我们尊重神，我们知道我们应该以他为大，以他为大。 Dan waktu kita memiliki anak, kita harus menolong anak kita bukan mengikuti apa yang kita mau, tetapi mengikuti apa yang Tuhan mau. 当神把孩子给我们的时候，不是叫孩子照着我们所要的，那是教导孩子怎么样做神所喜悦的。 Istri saya beberapa bulan lalu dia sempat mengajar seorang anak SD mengajar les 前几个月，我的太太教一个小孩子补习。 Anak ini itu setiap kali les, kan lesnya itu baru malam ya, mukanya itu selalu capek. Anak SD kayak capek loh. 这个补习是在晚上，所以那个孩子的脸孔啊显得非常的疲惫。
Senin sampai siang sekolah di sekolah trilingual, bayangin. Indonesia, Inggris, Mandarin. 你看呢，从礼拜一这一个礼拜里面，他读书3种语言：印尼文、英文、Mandarin、中文。 Sore anak ini harus les dari Senin sampai Minggu 7 kali sehari, macam-macam, mulai dari les Mandarin, les berenang dan lain-lain. 补习更可怕，礼拜一到礼拜天，一个礼拜7天补习，也游泳也是补习游泳。 Jadi dia setiap kali mengajar anak ini selalu pusing. Anak itu setiap kali les tuh bukannya senang, mukanya muka capek. 所以每一次我太太教这个孩子补习的时候，她非常的疲劳。 Alasannya waktu dia bicara sama mamanya, ya biar masa depannya bagus. 她妈妈说什么？为了叫他以后有前途。 Itu keinginan emaknya atau keinginan Tuhan ya Bapak? 这是神的旨意呢，还是母亲的雄心野心呢？ Kita dulu nggak pernah dapet, sekarang kita udah punya duit, kita sikap les A, les B, les C, sekolah swasta kurang bagus yang itu, internasional dikit, wih mantap. 很多父母因为年轻的时候可能经济不好，现在经济好了，把孩子送到最好的学校。 dosen konseling saya dulu pernah menceritakan bagaimana dia menegur seorang ibu, anak ini itu kalau sekolah nilai di sekolahnya selalu rendah. 我有一个老师，他告诉我们，有一个学生呢，他的成绩很差。 Terus dosen saya ini kan dia make to the point aja ya, straightforward aja ya. Anakku pindahin sekolah, cari sekolah yang tuntutan akademiknya lebih rendah. 后来呢，我的老师就对那个家长说，把你的孩子搬去到一个水准低的、比较低的学校。 Stres dia, katanya dia sering sekali melihat ibu-ibu itu memacu anaknya seakan-akan itu dirinya gitu, padahal itu anak bukan dirinya sendiri. 所以我的老师就说，每一次他看见小孩的时候，就在小孩的身上看见他们妈妈的那种形象。 Setelah pindah sekolah anaknya ranking 3 besar terus Bapak Ibu. Setelah pindah sekolah anaknya ranking 3 besar terus. 所以当这个孩子搬学校之后呢，他考得很好，就是前3名。 Jadi memang ada sekolah-sekolah yang dirancang untuk anak-anak yang pintar dan pejuang keras, tapi tidak semua sekolah itu cocok untuk anak-anak kita. Apalagi kalau agak santai, agak lelet dikit, wah dipaksa masuk sekolah yang academic achievement, pencapaian terus, wah keok dia langsung. 是的，有些学校程度是很高的啊，但是不一定适合所有的孩子。有一些呢，如果不适合的呢，他进入到那种的程度很高的、要求很严格的，这个孩子的成绩一定不好。 Kita bisa tidak menghormati Allah sebagai seorang ibu dengan tidak pernah mengajarkan anak kita mengenal dan mengasihi Tuhan. 当我们没有把我们的孩子教导成为一个敬畏神、爱神的人，那就表示我们不尊重神。 Saya memiliki seorang teman, dia itu nggak lulus sekolah, dia nggak lulus dari STT ya, tapi dia pernah mengecap sekitar 2 sampai 3 tahun di STT. 我有一个神学院的同学，他没有读完神学，他只有读到2-3年。 Dia menikah dengan orang tidak percaya dan kemudian dia punya anak perempuan berusia mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun. 那么这个我的同学跟一个不信主的人结婚，然后有一个女儿，大概2-3岁。 Dan mungkin sekitar 1 bulan lalu mereka sudah memfinalisasi perceraian mereka. 大概3个月吧，那个我的同学跟他的太太离婚了。 Itu cukup satu sisi mengejutkan, tapi satu sisi tidak karena ya mau gimana ya, dia juga menikah dengan orang tidak percaya, dia tahu konsekuensi dari hidupnya. 我听了以后很惊喜，但是也不惊奇，因为呢，一想我们就会知道，他跟一个没有信主的人结婚，他的后果是什么。 Tapi pada saat yang sama juga yang sangat disayangkan, kita bisa melihat bagaimana dia cara membangun keluarganya dengan waktu aku tanya begini. 你知道他怎么建立他的家庭吗？当我问他的时候， Kok lo anak lo ceritain cerita Alkitab nggak? Sederhana ya. 我就问他，我说你有没有把圣经的这个故事讲给你的孩子听呢？
Saya nggak nanya lu ke gereja nggak, saya cuma nanya lu anak ceritain Alkitab nggak? 我没有问他你有没有去做礼拜，我就问他说你有没有把圣经教导你的女儿？ Kagak. 他说没有。 Dan kalau dari situ saja sudah melakukan, ya bagaimana dia bisa membangun kehidupan pernikahannya dengan baik? 从这件事你就可以想象他怎么建立他的家庭呢？ Akhirnya dia bersyukur dalam sekitar 3-4 bulan setelah percakapan kita terakhir, dia nanya di grup, guys, buku cerita Alkitab mana yang bagus buat anak gua nih? Waduh, tobat dia, puji Tuhan dalam hati. 感谢上帝。 Dapat 1 jiwa. 自从这样的对话之后呢，上4个月之后，他在我们的这个 VR 的族群里面，他就问我们说，有什么好的圣经的故事可以给我的女儿呢？ Nah, jadi waktu dia itu langsung saya cari, baru dia WA, puji Tuhan udah dapet, langsung disantap. Cari ini mana buku-buku yang santai ini, ada buku yang ada aplikasinya, ini buku yang banyak ceritanya, ini begini, aku ceritain. Cari, yang penting saya kasih semua. Akhirnya dia pilih salah satu. 然后呢，我就给他很多的提议，然后呢，他就拿了其中之一。 Saudara-saudara, mungkin ibu-ibu, mungkin anak-anak kita sudah besar, tapi apakah ada percakapan rohani nggak dengan anak-anak kita? 也许像我们这个年纪的人，孩子都大了，可是我要问你，有没有跟你的孩子们讲属灵的事？ Kalau kita memang menghormati Allah, berarti kan kita harus mentaati Allah dan membimbing anak-anak kita di jalannya Tuhan. 假如我们尊重神，我们一定要引导，纵然他们已经老了、大了、老了，还是要跟他们讲属灵的事。 Saat anak-anak kita sedih atau gagal 当 atau 他们失 marah 败， atau 或者是 kecewa, 生气，或者是伤心的时候， yang kita ngomongin apa dengan mereka? 我们跟他们讲什么呢？ Diam, anggap sepele saja, tahu Diam. nggak masalah. 不说吗？ Atau kita sudah saya bilang. 或者说我早就告诉你了。 Dan itu terjadi Bapak Ibu mungkin dalam ibu-ibu dalam kehidupan kita. 有很多妈妈就是这样。 Saya menduga Eli tidak pernah mengajar anaknya kebenaran firman Tuhan secara intens. 我个人猜想，以利没有好好的把神的话个别的教导他的儿子们。 Dia tuh memiliki kemungkinan besar dia memiliki Taurat Tuhan di kemah pertemuan. 很可能在会幕里面是有神的话，有神的律例。 Sama kayak kita ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya, bukan aja Alkitab. Sekarang di HP juga ada banyak, 3 aplikasi 好 lagi. 像我们有很多有圣经，而且现在手机里面都有各种版本的。 Tapi kita ajarkan nggak obrolan rohani itu ada nggak? 可是有圣经，有没有去谈论它呢？ Bukan khotbah ya ibu-ibu ya, 不是， alias momen dalam tanda kutip. 不是，你不是用说教的方法，不是。 Ya, jadi kamu harus dengar ya, mama itu udah belajar 1 Samuel 2, kamu itu harus ikut seperti imam, kamu itu seperti imam. Waduh, ini antara khotbah sama ngobrol santai. Ya ibu-ibu digituin saja sama hamba Tuhan aja kita udah capek ya ibu ya. Apalagi ibu-ibu kepada apalagi anak kita. 如果你用说教的方式，我们的儿女一定很厌烦。 Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu itu bisa terjadi. Apakah kita menghormati Tuhan waktu kita mengasihi, membimbing anak-anak kita di jalannya Tuhan? 当我们引导孩子的时候，我们是不是以尊重神的方式来引导他们？ Kita mungkin sedang tidak menghormati Tuhan waktu kita tidak menolong suami kita untuk juga mengasihi Tuhan. Wah, ini ikut suami loh, harus ditolong juga. 当我们没有帮助我们的配偶来爱主、尊重主的时候，那也表示我们自己不尊重神。 Hanya karena kita menikahi orang-orang yang percaya di dalam gereja, belum tentu dia dewasa ya ibu-ibu ya. 我 Seperti 们 yang sudah 可 ibu 能跟 alami. 基督徒结婚，可是不一定他的灵性是成熟的， Bisa jadi mereka malas bekerja. 可能他们懒惰没有做工。 Bisa jadi dia memarahi anak atau menghukum anak terlalu keras dan kita berpikir, kok kayak ini terlalu keras ya, feeling saya ini nggak cocok apa sih? 可能我们的丈夫、我们的配偶教孩子太厉害了，我们心中觉得不安，这不是圣经的方法。 Kerja terus dan dia jarang sekali ngomong sama anaknya. 有的丈夫呢一直做工，从来没跟孩子沟通。 Ada kali sebulan dia cuma ngomong sama anak total 1 jam dan kadang-kadang kita lengah di sana. Waduh, ini suamiku kok nggak bangun relasi dengan anak ya? Anak ini kan butuh figur ayah yang mengasihi Tuhan. 所以呢，因为爸爸没有跟孩子沟通，纵然有父亲，可是没有父亲的角色，没有父亲的形象。 Mungkin bisa saja kita diam 1000 bahasa, kita nggak ngomong karena kita tahu gaji dia gede dan kita hidup dari gajinya. Jadi ya sudahlah dia melakukan apapun terserah. 或者是可能因为
我们的丈夫薪水很大，所以我们就不敢随便他要做什么就做什么。 Saya itu kadang-kadang saya tuh pernah lihat di sosial media itu, saya tuh kayak ketawa, habis ketawa tuh saya jadi kayak, kok jadi kayak begini ya? 有的时候我看这个媒体，我觉得很好笑，为什么会这样子呢？ Jadi dia istri-istri datang habis pulang belanja, buka pintu, dia lihat suami selingkuh. 有的就是好像是影片太太这个买东西回来的时候，一开门，看见丈夫有别的女人。 Tapi karena dia dikasih 100 juta sebulan, ditutup lagi pelan-pelan. Ups, ingat 100 juta sebulan. 但是丈夫有钱，每个月给他家用100条，所以他就闭口不言。 Saya tuh kayak, saya pas saya nonton saya ketawa ya, tapi pada saat yang sama juga kayak, waduh miris juga ya, gara-gara duit 100 juta sebulan, atau nggak tahu berapa mungkin yang suami kita pernah kasih 10 atau 20 juta, dan kita menutup mata untuk berbagai dosa yang dia lakukan. 我觉得这个也是很讽刺性的，因为钱多，所以就容忍丈夫要做什么也不敢说，也不愿意说。 Atau mungkin karena atau mungkin suami kita sebaliknya, suami kita adalah seseorang yang gagal. 或者是相反，可能我们的丈夫是失败的。 Sehingga kita kalau tiap kali kita mau mendidiknya, kita keluarkan semua kata-kata yang paling indah yang ada di kebun binatang. 每一次我们要劝勉他的时候，说是劝勉，可是发出来的话呢是咒骂的话，什么动物园都出来了。 Orang Kristen kan harus rendah hati. Nah, jadi kita harus buat suami kita rendah hati. Salah, rendah diri. 那么我们呢，对失败的丈夫，我们的话打击他，使他变得很自卑。 Biar sadar dia harus digembleng, suami kayak gitu harus dipermalukan biar semangat ada daya juang. Itu Bapak Ibu terjadi di meja konseling. Jadi dalam konseling di dosen-dosen kami kadang bercerita secara umum ya, secara umum mereka nggak bicara spesifik. Dan hal ini terjadi gitu. Istri-istrinya itu karena begitu berhasil, dia menekan sedemikian rupa dengan harapan suaminya bangkit, tapi dengan cara-cara yang tidak berkenan di hati Tuhan. 这样的女人，可能她们比她们的丈夫更成功，但是呢，家庭的关系不好，所以他们来到这个辅导员的时候呢，他们就会说出那样的话：我这样对我的丈夫那是应该的，叫他能够振作起来。 Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menghormati Allah dengan membawa suami kita lebih mengasihi Tuhan? 我们怎么样尊重神？因为尊重神，就把我们的丈夫带到神的面前。 Ibu saya tidak bisa memberikan cara-cara spesifik karena kita harus mendengarkan apa yang terjadi di rumah, kasusnya seperti apa, responsnya seperti apa. 我们没有一定的答案，因为每一个人的状况不一样。 Tapi seperti yang sudah kita pelajari, sempat kita pelajari di pesta, di berakar, firman Tuhan dan saat teduh kita dan doa kita, bersekutu kita itu akan menolong kita untuk Tuhan nanti berbicara. Gini loh caranya. 我们属灵的纪律、读圣经、祷告、聚会，这一切都帮助我们，使我们知道怎么样跟我们的家人沟通。 Selalu tanya Bapak Ibu waktu kita melakukan saat teduh pribadi, coba selalu Ibu selalu tanyakan di saat teduh pribadi. 当我们个人灵修的时候， Saya menyarankan saat teduh kita itu ada banyak metode, tapi ini metode yang sedang kami pakai di persekutuan Rabu. Kami setiap Rabu kan ada persekutuan. 灵修的方法很多，其中之一我们在上面所用的。 Oke, Ibu atau Bapak punya masalah dengan anak ini nggak bisa ngomongin kerasnya luar biasa. 那么你们这个丈夫、太太有孩子，孩子很难教，我们应该怎么样呢？ Stres ya karena ini lama nih dari anak TK, SD, gede ini kayak gini nih ya. Setiap kali kita baca Alkitab, habis baca Alkitab tanya, Tuhan tadi masalahku itu, apa yang mau Tuhan ngomonginnya tentang masalah itu? 所以当我们灵修的时候，我们要祷告上帝啊，我怎么样对我的孩子把你的话说出去呢？ Kadang-kadang teksnya cocok sehingga Tuhan bisa berbicara dengan lebih mudah. Kadang-kadang itu bisa sangat jelas sekali. Begini loh caranya. 有的时候我们碰到一个很恰当的经文，就是这样的方法。有的时候可能那个经文那样的经文，有的时候没有出现。 Ibu-ibu kita melakukan saat teduh 365 kali dalam setahun. 我们一年呢，我们有灵修的这个册子啊， Kalau 有。 tiap hari kita lakukan. 假如我们每天念的时候， Bagi kita yang punya waktu lebih, kita bisa sehari 2 kali melakukan.
我们如果有比较多的时间，我们可以一天2次灵修。 Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara. 不可能上帝没有跟我们说 Kalau 话。 kita tanya, pasti Tuhan akan berbicara. 假如我们求问神，在祷告中，他一定给我们答案。 Apakah itu sudah menemukan itu? 你有没有这样的经历呢？ Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan, saat kita ingin menolong agar anak-anak kita atau pasangan kita mengasihi Tuhan, selalu libatkan Tuhan. 当我们要帮助我们的配偶、我们的孩子跟爱主的时候， Motivasi kita diasah, cara kita juga benar. Cara kita juga diasah. 我们的动机、我们的方法正确了， Dan dengan motivasi dan cara yang benar, kita itu memuliakan Tuhan. Kita itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada 目 Tuhan. 的、动机、方法对了，我们就能够荣耀神。 Dan itu akan menolong kehidupan kita. 这个会帮助我们， Di dalam keluarga, di dalam pernikahan, 在家庭、在婚姻里面， bisa menjadi surga atau neraka selama 40-50 tahun kalau Tuhan kasih kita usia. 我们的家庭会成为天堂，也会成为地狱。 Jika sebagian dari kita mengalami pergumulan yang panjang dan oh iya ini kok masih nggak beres nih. 假如我 Selalu 们 ada 经历 harapan. 了很长很长的挣扎，还没有出路， Bapak Ibu selalu ada harapan. 我们还是有希望的。 Tapi selalu tanya, Tuhan apa yang harus kulakukan? Dosa apa yang harus kuakui? Jangan ada dosa yang aku lakukan seperti Eli dan aku menutup mataku terhadap dosa-dosa anak-anakku dan pasanganku. 我们一定要经常的问神、求问神，然后我们审查我们自己、我们的行动、我们的作为。 Dan itu akan menolong kita menghormati Allah dan mudah-mudahan dengan anugerah Tuhan mereka juga ikut menghormati Allah. 常常反省自己，求问神，我们就能够荣耀神，也能够影响我们的家人、配偶、儿女们。 Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan itu akan membukakan jalan bagi kita semua. 要相信神会开路。 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Yang berarti kehidupan kita bisa lebih baik, keluarga kita bisa lebih baik, kehidupan pribadi kita bisa lebih baik. 上帝说：“因为尊重我的，我必尊重他；轻视我的，他必被轻视。” Tetapi siapa yang menghina aku, yang berarti oh masa bodoh, gak peduli Tuhan, aku abai, aku tutup mata, emang gue pikirin, akan dipandang rendah. 没有把神的话放在心中的，上帝也会藐视他。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Bapa kami dalam surga, tolong untuk setiap kami bisa menghormati Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. 天父上帝帮助我们每个人在生活中，我们能够荣耀神。 Kami menyadari Tuhan ada banyak hal di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan anak-anak kami, atau mungkin cucu kami, atau pasangan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. 我们知道，我们也相信，在我们的生命里面，我们的家庭、我们的生活，有很多是你所不喜悦的。 Tuhan tolong kami untuk mengetahui titik-titik buta kami agar kami bisa mengakui kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. 求主帮助我们看见自己的盲点，好让我们能够悔改。 Dan Tuhan tolong kami, 求主帮助， berikan kami hati yang mengasihi. 给我们有爱你的心， Berikan kami cara-cara yang baru yang bahkan mungkin kami tak terpikir untuk boleh menolong keluarga kami menghormati Tuhan. 给我们有很适当好的方法，能够帮助我们的家人。 Tuhan pimpin kami agar kami makin menghormati-Mu dan Tuhan pimpin keluarga kami 愿 agar 主帮 keluarga 助， kami menghormati-Mu juga. 愿主帮助我们尊重神，也引导我们的家人来尊重神。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告奉靠耶稣基督的名字， Amin. Amen. Kita berterima kasih kepada Guru Injil Periadi yang sudah membawakan firman pada sore hari ini. 我们谢谢 Periadi 传道，今天下午把美好的信息讲给我们。今天的信息告诉我们说，我们应该在我们的生活行为上来荣耀我们的上帝，因为他是配的我们的荣耀。Firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita, kita harus hormat kepada Tuhan. Karena memang Tuhan layak dihormati. Kita angkat satu puji-pujian, hormat bagi Allah. 我们来唱一首诗歌，荣耀归主。